Baik, jadi kita tengok banyak komen-komen yang sekarang masuk bertalu-talu dengan kita sekarang ni. Muhammad Ehsan, Muhammad Afifi, Ustaz Hamidun bersama dengan kita. Begitu juga Muhammad Aidin, Nur Azilawati, Azmin, Hanif Hassan, Tengku Teh, Zalina Kamsah, Nabilah Nabawi, Anugerah Ben Boy dan sebagainya, Rosnah Abu Bakar, Rina Hani juga bersama dengan kita pada malam ini. Hana Sri dari Skudai, Clear Gayah is watching daripada Johor. Alhamdulillah. Murtini Kasmin juga bersama kita. Nur Hayati Saleh is watching sekarang ini juga daripada Zainab Mak Junid juga bersama kita. Muhammad Junaidi daripada Ampang clear. Muhammad Rafiuddin Abdul Rahman daripada Kampar juga clear. Ustaz Haji Farhan Kulaan Nireng dapat hantar kureheng dari Bagan Sarai ni juga sedang bersama dengan kita sekarang. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jika yang mana nak suarakan, nak menyatakan tentang pendapat tentang perangai yang kita tak suka, perangai orang lain yang tak suka dengan kita, tuan-tuan boleh masukkan di dalam komen kita ini. Termasuk sekarang bersama dengan kita Ramlah Ibrahim Omar daripada Singapura, ya, sahabat kita daripada Singapura, insya-Allah, ya, turut bersama dengan kita. Ustaz macam American Hero, Sideburn yang mahal tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbalik kepada tajuk kita tentang ingat orang suka itu. Satu lagi yang saya nak sentuh pada malam ni, nama dia apa? Nama dia ialah mengada-ngada. Ni dia. Satu perangai orang kadang-kadang mengada-ngada lah tuan-tuan, ya Allah. Aduh, kita naik letih melayan dia. Itu tak kena, ini tak kena, siap tangan macam tu lagi. Ini tak kena, ini tak kena, tak kena, tak kena. Mengada-ngada betul. Orang tak nak yang ini. Nampak tu. Kadang-kadang anak buat pergi kedai tom yam tu. Letak-letak ni, orang tak nak ni. Nampak tu. Dah orang order tu makan sajalah. Mengada-ngada pula. Banyak kerenah pula. Ini nama dia mengada-ngada. Dia faham dengan mengada-ngada tu, dia tu perlu diraih, dia perlu disanjung, dia perlu diikut kehendak dia tu perlu dituruti, kehendak dia ni sangat istimewa, dia perasan yang dia tu adalah satu orang yang istimewa, maka dia pun jadi orang yang mengada-ngada, tak habis-habis dengan mengada-ngada ni. Sebab itu kita sebagai mak bapak, kadang-kadang daripada kecil lagi kita dah didik anak kita tu mengada-ngada. Kita tak mendidik anak kita dengan satu sifat yang dipanggil sebagai sifat qanaah, ya, yang memadai dengan apa yang ada. Kita ikut kehendak tu. Daripada kecil budak tu dah boleh hentak kaki dah. Dah boleh hentak kaki dah. Kalau anda gembira tepuk tangan, tak. Kalau anda gembira hentak kaki daripada kecil dah diajar dah. Sebab tu kita tengok ada budak-budak yang bila dia nak patung Doraemon ke, dia nak permainan ke, bawa pergi ke shopping mall, dia buat kaki kerah kaki tu, menjerit dalam supermarket tu. Selagi mak dia tak beli, menjerit. Dia buat kerah kaki tu. Bila mak dia heret dia, kaki dia tegak berjalan macam tu. Daripada kecil kita dah ajar satu sikap yang mengada-ngada. Jadi cubalah kita tanamkan satu sikap pada diri anak-anak kita ataupun pada diri kita. Tak payahlah mengada-ngada sangat. Mengada-ngada ni orang cakap menyampah. Ingat orang suka tu sikap mengada-ngada tu. Ini sebab tu kita nak jadi orang yang baik perangai dia. Ya, kita nak tiru sifat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la ala khuluqin azim. Pada diri Rasulullah itu, untuk kita ni semua ni ada contoh teladan yang baik. Jadi mari kita buat satu hidup yang sederhana, satu hidup yang memadai dengan apa yang kita ada. Jadikan satu budaya kita adalah budaya yang tak kisah sangat, biasa saja. Janganlah dalam diri kita tu nak yang ni, nak perfect sana, nak perfect sini, ya, sampai menyusahkan orang balik. Orang anggap kita sebagai satu sikap yang dipanggil sebagai sikap mengada-ngada. Baik, sidang pendengar, sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih juga kepada yang masih lagi menonton kita, yang masih lagi bersama dengan kita
daripada Kuala Kangsar ada, daripada Puteri Suzana pun ada, daripada Kion Kimol Hokkaido pun ada, ya, daripada Ramlah Hussein JB Kota Samarahan juga ada, daripada Zurin Kak Teh Nilai Nur Hafiza Zahari Rabiah Muhammad Ishak daripada Singapura, Sa'diah Muhammad Arifin, ya, menyampah betul tu Ustaz, bergurau tak kena tempat. Daripada Rahmah Yusof Masjid Tanah Melaka, clear lawa Ketayap ni Ketayap ni tuan-tuan, ada orang hadiah pada saya ni. Terima kasihlah kepada seorang yang kepada yang rajin duk pada saya. Azizi Arifin, Fauziah Abdul Ghani is watching, Sabaria Safa daripada Kuala Lumpur, Noris Amizal, betul, setuju, bergurau tak kena tempat. Assalamualaikum daripada Naimah Abdul Rahman, apa khabar? Saya dari Singapura, lagi seminggu Ustaz macam Jason King. Jason King baru mati 2 tahun lepas, tuan-tuan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita mulakan untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan di dalam WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kalau kita bersedekah tapi kita ambil gambar, yang ini tidak mengaibkan penerima, atas tujuan nak orang lain ikut buat macam mana kita buat? Ada tafsir surah Al-Baqarah ayat 271. Mohon Ustaz jelaskan. Ya, jadi bersedekah ini ada 4 jenis, ada 4 cara. Pertama, sedekah dalam keadaan fisarra, dalam keadaan senang. Dia senang, mewah, sehat, dia sedekah. Yang keduanya, bersedekah dalam keadaan darra, dalam keadaan susah. Macam kita sekarang ni, dalam keadaan COVID-19, perintah PKP, kita pun tak boleh nak berniaga apa semua, tapi kita boleh bersedekah. Ini hebat orang ni. Sedekah jenis yang ketiganya ialah bersedekah dalam keadaan fisirri, ya, dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dan yang keempatnya, bersedekah dalam keadaan a'lan, dalam keadaan a'laniyah, dalam keadaan bagi orang tahu, bagi orang nampak. Jadi bersedekah dengan cara bagi orang tahu ataupun dengan terang-terang itu tak menjadi satu kesalahan. Ada 4. Tetapi manakah yang terbaik? Ini mana yang terbaik? Sebab kita baca dalam hadis Nabi SAW, orang yang berwudu, orang yang bersugi, kemudian dia sembahyang, dia lebih besar fadilat dia daripada orang yang sembahyang tidak bersugi. Orang yang mendoa di belakang orang lain tanpa orang tu tahu, lebih besar fadilatnya daripada berdoa di hadapan orang lain. Dan yang ketiga, bersedekah secara sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada bersedekah secara terang-terangan. Jadi harus bersedekah secara terang-terangan. Masuk Facebook, buat WhatsApp, buat Facebook live lah, apa semua suka kamu lah. Kejap masuk bawah kolong, masuk bawah jambatan, kena terpulang. Tidak, kita tak boleh kutuk orang macam ni. Dia nak tunjuk pada orang mungkin sebagai satu bentuk mengajar kepada orang lain. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terbaiknya ialah dibuat secara sembunyi, seolah-olah kita memberi dengan tangan kanan, tangan kiri kita tidak nampak pemberian kita. Itu yang paling afdal. Tetapi kalau tujuan kita masukkan dalam Facebook dan sebagainya untuk mengajar dan memberi galakan kepada orang lain, itu adalah satu perbuatan yang boleh, ya, yang boleh, yang harus silakan, ya, kalau tujuan kita baik.